Habis di Madinah, Imam Syafi'i umur 29. Kemudian ke Yaman. Ini cerita ni saya ringkaskan. 10 minit. Al-Imam Syafi'i ngaji lah ni, banyak lah. Dia dah sedut hadis dan fiqh daripada ulama-ulama Mekah. Kemudian beliau sedut hadis dan fiqh daripada ulama-ulama Madinah. Habis tuan-tuan, lebih separuh hadis Nabi pernah didengari oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau pun bekerja ke Yaman. Ni Madinah, Yaman duduk di bawah tu. Mekah di atas, Jordan di atas, Syria di atas, Palestin lagi atas. Imam Syafi'i mendapat jawatan kosong di Yaman. Waktu tu sebagai Presiden umat Islam ketika itu di Baghdad. Tuan-tuan, ni nak bagi tuan-tuan nampak. Presiden umat Islam waktu tu di Baghdad. Dia panggil Amirul Mukminin. Siapa? Harun al-Rashid. Mudah faham lah. Waktu tu tuan-tuan, orang Islam telah pun menguasai 1/3 dunia. Tentera yang paling kuat ketika itu adalah tentera Islam. Negara yang paling kaya di dunia ketika itu adalah negara Islam. Pusat pemerintahan Islam di Baghdad. Imam Syafi'i pergi Yaman. Yaman ni siapa? Yaman ni gubernur. Gubernur maksudnya zaman hari ni nak bagi mudah faham. Bagi mudah faham je, bukannya yang tepat perkataan tu. Menteri besar. Dipanggil Wali Al-Yaman. Menteri besar Yaman waktu tu. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Harun al-Rashid lah. Dia ada Wali Mesir, Wali Yaman, Wali... Macam tu lah. Menteri besar ni. Jadi ada jawatan pegawai khas kepada Gubernur Yaman dan Al-Imam Syafi'i ambil jawatan tersebut yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan perundangan. Sebab dia orang alim. Kalau ada berlaku persengitaan, ada berlaku perang kabilah dengan kabilah, kalau ada orang nak ambil tanah, nak beli tanah, kalau ada berebut kawasan tempat apa semua, Imam Syafi'i yang akan selesaikan. Dia pun pergi ke Yaman. Ini marhalah hidup beliau. Dah mengaji apa semua, pergi ke Yaman. Kemudian berkahwin dengan Hamdah, seorang wanita berketurunan Uthman ibn Affan, cucu cicit Sayyidina Uthman. Dia adalah Hamdah binti apa? Bin Uthman ibn Affan. Yang tu isteri kepada Imam Syafi'i. Kemudian bekerja. Bila dah jadi pegawai khas kepada gubernur apa semua, kerja apa semua, Imam Syafi'i seorang yang jujur. Selalunya di tempat Al-Imam Syafi'i itu, orang akan mai dan bayar rasuah untuk menang dengan musuh mereka. Bukan musuh, maksudnya dengan orang yang mereka bergaduh tu lah. Tetapi bila Imam Syafi'i duduk situ, tak ambil rasuah. Jadi pelik Dia kena ambil rasuah, baru boleh duduk tentu. Kena ambil rasuah, baru boleh naik jawatan. Tempat tu selalunya. Tiba-tiba mai satu orang hamba Allah ni dah ulama, budak muda, cerdik apa semua, tak ambil rasuah. Dia orang yang warak dan bertakwa, beriman, Imam Syafi'i ni. Warak. Allahu Akbar. Warak dia tuan-tuan, pada waktu malam Imam Syafi'i bahagikan kepada 3. Ni anak-anak murid beliau cerita. 1/3 adalah untuk beribadah, 1/3 adalah untuk menulis ilmu, dan 1/3 lagi adalah untuk tidur. 3 jam lagi tu. Warak. Kata Rabi' ibn Sulaiman, anak murid kanan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Dia ada anak murid di Mekah, Imam Syafi'i ada anak murid di Madinah, Imam Syafi'i ada anak murid di Kufah, Imam Syafi'i ada anak murid di Basrah, dan Imam Syafi'i ada anak murid di Mesir. Rabi' ibn Sulaiman, Imam Rabi'. Kata Imam Rabi', sepanjang hidup Al-Imam Syafi'i, setiap bulan beliau akan mengkhatamkan 30 kali Al-Quran. Setiap bulan. Bukan Ramadan Hak saya duk sebut kat tuan-tuan dulu-dulu ni Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, sayakhtimu khatmatain fi Ramadan, 2 kali sehari. Kalau hak biasa ni, hari-hari ni, hari macam ni, esok, itu sehari sekali.
Tuan-tuan, sehari sekali tak ada terus zaman ni. Hang ulama sunnah ke, ulama wal jamaah ke, hang ulama tarikat ke, hang mufti apa ke, tak ada terus. Hang mufti daripada Honolulu ke, mufti sampai saya sebutlah, subhanallah. Yang ni warak dan ibadat ulama dulu, tuan-tuan. Sebab tu beruntung kita melakukan ibadat berpandukan cara faham ulama-ulama ni. Sebab tu jangan terpengaruh dengan mai ayat-ayat songsang ni. Tak perlulah kot mazhab-mazhab ni. Tuan-tuan, mai. Dia ada, tuan-tuan. Ni saya sebut pun ni akan marah hak puak ni. Hak puak tak mau mazhab ni. Dia akan marah, kan? Ayuh kembali kepada Quran dan hadis. Ayat tu bagus tak? Ayat bagus. Praktikal tak kena. Kembali terus kepada Quran dan hadis, kan? Tak payah hurailah. Panjang. Habis lah 2 minit. Imam Syafi'i bila duduk tang tu, orang ajak apa semua, orang suruh adili, kan? Sagi mai ketua kabilah ni, mai ketua apa semua, mai kat dia. Imam Syafi'i menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tanpa menerima rasuah. Tak kira dia ni ketua apa ke tang mana pegang jawatan, tak kira. Maka bertambah ramailah orang makin geram dengan Imam Syafi'i. Dah habis dia jadi pegawai khas kepada Gubernur Yaman, dia dilantik menjadi DO pula. Ayat mudah faham hari ni lah. Najran, DO Najran. Lagi besarlah pegang. Lagi orang lagi tak suka. Sampailah kepada satu tahap, ini cerita tak sah ni. Al-Imam, yang orang yang tak suka apa semua ni, ramai tak suka ni, mereka pun buat satu komplot jahat, menuduh Al-Imam Syafi'i salah seorang pemimpin Syiah yang nak menjatuhkan kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rashid. Dia nak penjatuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dah orang sayang dah. Gubernur sayang, buat kerja baik, tak jenis tak makan kok bawah, tak ambil rasuah, jenis tak bodek toke, tak bodek tuan je. Syafi'i. Orang benci, orang buat komplot. Zaman tu tuan-tuan, Syiah sedang memberontak. Dan pemberontakan Syiah pada zaman itu untuk menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni kerajaan Ahlul Bait. Abbasiyah mai daripada perkataan Abbas, pak menakan Nabi. Tuan-tuan nampak tak? Mula-mula Nabi perintah, kemudian Khulafa' Ar-Rashidin. Habis 4 orang Khulafa' Ar-Rashidin, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi. Dia perintah, dia pindahkan Putrajaya pula dah. Dia pindahkan pusat pemerintahan daripada Madinah pergi ke Syria. Selama lebih kurang 100 tahun. Yang tu orang panggil kerajaan Umayyah. Kemudian kerajaan Umayyah jatuh. Naik kerajaan Abbasiyah di Baghdad 600 tahun. Tu cara nak faham tu. Imam Syafi'i hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Depa nak penjatuh dia sebab geram orang baik duduk tang tu. Sepatutnya yang duduk tang tu orang yang makan rasuah. Sebab semua orang tahu dah hak duk tang ni memang akan terima rasuah. Senang aja. Kemudian depa pun berjatuh dia, buat surat. Imam Muhammad bin Idris ni salah seorang daripada pemimpin Syiah Alawiyah. Hantar pi ke pusat pemerintahan Islam di Baghdad. Maka Baghdad pun hantar mai polis tentera. Tuan-tuan, hebat kerajaan zaman tu, dahsyatlah. Tangkaplah tanpa diselidik dahulu Imam Syafi'i bersama dengan puluhan pemimpin Syiah yang lain. Hak lain memang betul pemimpin Syiah. Maka dituduh Al-Imam Syafi'i sebagai Syiah. Hari ni ada Ahlul Bait dituduh Syiah? Ada. Habaib yang memang Ahlul Bait, habaib yang sanad mereka bersambung dengan Rasulullah. Sambung sampai Sayyidina Hasan, bersambung dengan sampai Sayyidina Husain. Hati-hati. Zaman hari ini ada suara-suara sumbang yang menuduh habaib-habaib ni Syiah. Tuan-tuan akan dengar satu hari nanti. Saya sebut siap-siap. Saya sebut siap-siap. Tak apa. Dituduh Syiah. Tangan dan kaki diikat. Tuan-tuan tahu, daripada Yaman nak pergi ke Baghdad
1987 km, lebih kurang. Lebih kurang, saya sebut 2000 lah, senang. Bundar saya dia berkata muhung pula. Yaman nak pergi ke Baghdad lebih kurang 2000 km. Tuan-tuan boleh bayang. Bukan Lion Air no. Bukan Air Asia tau. Dapat transnasional pun tak apa dah. No? Kaki dan tangan dibelenggu hak puluhan orang ni, termasuk satu imam yang hebat, Ahlul Bait, yang dipuji oleh Rasulullah sebagai alim Quraisy. 2000 km sehingga melecet kaki dan tangan Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Entah no. Yang sedih sikit ialah pusat waktu tu, kerajaan Abbasiyah waktu tu serahkan kepada Yaman, kerajaan hak cawangan ni lah Yaman ni untuk siasat apa semua kan. Jadi bila sampai di sana, sampai depan khalifah, depan Harun al-Rashid, Harun al-Rashid tengok muka, tanya apa semua, nama semua, penggal kepala. Dipenggal, zaman tu jenis penggal. Sampailah kepada giliran alim yang hebat ni kan. Bila sampai giliran Muhammad ibn Idris, Imam Harun al-Rashid kata penggal kepala beliau. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka Imam Syafi'i tengok muka Harun al-Rashid. Satu keluarga lah tuan-tuan, yang tu pun Quraisy. Imam Syafi'i pun Quraisy. Maka Imam Syafi'i pun mula berhujjah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, boleh tak izinkan aku untuk bercakap sedikit saja? Maka Harun al-Rashid berkata bercakap. Maka dia pun kata, panjanglah tuan-tuan. Dia pun cakap, dia hurai. No? Dia pun hurai-hurai. Akhirnya dia kata, aku juga daripada keluarga An-Nubuwah, dan bagaimana aku daripada Ahlul Bait untuk mengkhianati kamu yang juga daripada Ahlul Bait, susur galur Nabi SAW. Ending dengan ayat tu Imam Syafi'i kan, bila dia bercakap ni dia orang yang fasih, maka Harun al-Rashid kata tak jadi. Tapi tak lepas lagi masuk penjara untuk disiasat dengan lebih lanjut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu itulah Al-Imam Syafi'i ini mimpi didatangi Sayyidina Ali. Ada disebutkan Sayyidina Ali ambil cincin letak dekat jari dia. Kemudian waktu itulah Al-Imam Syafi'i dia panggil ulama lain yang ada di situ kan. Antaranya yang rapat dengan Harun al-Rashid waktu itu adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini hak tok guru Imam Syafi'i tadi. Tuan guru Imam Syafi'i. Hari ke hari sampailah Al-Imam Syafi'i belum lagi dibebaskan sepenuhnya, tapi dia berhujjah di hadapan guru dia tentang satu permasalahan saksi. Panjanglah tuan-tuan cerita dia tentang menggunakan satu saksi apa semua ni. Imam Syafi'i berhujjah. Imam Syafi'i tanya tok guru dia, Harun al-Rashid duk dengar. Dia kata, kenapa bercakap macam ni? Dia kata, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani kata, ambil pendapat Sayyidina Ali. Pendapat Sayyidina Ali tentang tu diriwayatkan oleh sekian-sekian, kata Imam Syafi'i. Dan orang yang meriwayatkan itu majhul. Dan orang yang meriwayatkan daripada si majhul tu pula adalah seorang lelaki yang bernama sekian-sekian. Dan orang itu adalah orang yang meyakini ar-raj'ah. Benda apa tuan-tuan? Tu saya kata tak payah hurai. Jadi panjang. Nak abangnya subhanallah, dengan ilmu dia, fasih dia hurai apa semua ni yang Imam bin Hasan Syaibani tak pernah dengar huraian tersebut. Huraian itu diambil oleh Imam Syafi'i daripada guru dia di Mekah, iaitulah Imam Sufyan ibn Uyainah. Poin tadi ni, bila dia dengar, maka Imam bin Hasan Syaibani kalah dalam perdebatan tu. Maka Harun al-Rashid, Khalifah Amirul Mukminin, kata, betul lah kamu bukan daripada kalangan Syiah. Lepas tu dia pun dibebaskan, dikeluarkan daripada penjara, diangkat sebagai seorang ulama besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam masjid pada zaman kegemilangan itu,
Yang ni di Baghdad tuan-tuan. Satu masjid ada 30 ulama besar mengajak. Tetapi ketika Syafi'i masuk dan mengajak di situ, lama kelamaan hanya tinggal 3 atau 4 saja lagi majlis ilmu di dalam masjid itu. Hak lain pergi mana tuan? Bukan balik. Semua bergabung ataupun pergi ke Al-Imam Asy-Syafi'i. No? Tuan-tuan tengok, satu tempat yang orang dengki kepada Imam Syafi'i, yang hampir menjadi tanah kubur kepada Imam Syafi'i untuk disembelih ataupun dipancung, bukan sembelih lah, dipancung di Baghdad, tetapi dengan izin Allah, dengan barakah salih Al-Imam Syafi'i, no? Tempat yang hampir menjadi kubur Al-Imam Syafi'i itu bertukar menjadi tempat Imam Syafi'i, dimuliakan oleh pemimpin dan dimuliakan oleh semua ulama ketika itu. Tuan-tuan, jadi para ulama-ulama lain pun memuliakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk di Baghdad waktu tu daripada 184 sampai tahun 186.